Assalamualaikum. Hari ini kita akan menceritakan mengenai sejarah bab tingkatan 1, bab 2. So, kepada you all yang nak tahu topik-topik bab 2 ni, ulang kaji sebabnya waktu PKPB ni kan. So, you all boleh tonton live ini. Okay, kepada you all, anak-anak murid ataupun pelajar-pelajar tingkatan 1, bolehlah ulang kaji menggunakan video ini. Okay, tak ada masalah, you all boleh download ataupun you all bolehlah terus mempelajari menggunakan. Okay, ni zaman air batu tingkatan 1 tajuk kita pada hari ini. Okay, apakah maksud zaman air batu? So, apakah maksud dia? Okay, apakah maksud zaman air batu? Okay, apakah maksud dia? Okay, dia adalah garis masa geologi yang menggunakan suhu bumi menurun. Suhu bumi menurun pada tahap membeku dan jangka masa yang lama. Sebahagian besar bumi khususnya di bahagian kutub utara dan kutub selatan diliputi oleh air batu yang sangat tebal dan dikenali sebagai lapisan ais. Okey, lapisan ais ni menyebabkan kawasan air batu menjadi luas di kawasan kutub dan pergunungan. Pada akhir zaman air batu ini, bumi mengalami proses pengglaziran iaitu kecairan air batu. Terdapat sekurang-kurangnya 3 tahap berlakunya glazier. Tahap pertama, 900 hingga 600 juta tahun dahulu. Okey, tahap air batu, bumi mengalami tahap yang kedua 950 tahun hingga 80 juta 80 juta tahun, dan tahap yang ketiga ialah 10 juta tahun yang lalu. Okay, perubahan iklim dunia pada suhu panas menyebabkan berakhirnya zaman air batu. Okey, tahap air batu seperti yang anda nampak semua. Okay, zaman yang pertama ialah tahap zaman Miocene. Okay, yang kedua ialah zaman Pliocene. Yang ketiga adalah zaman Pleistocene dan yang keempat ialah Holocene. Okey, apakah itu zaman Miocene? Zaman Miocene ialah 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu, di mana gunung ganang pada hari ini terbentuk secara fizikal. Okay, ada mamalia, hidupan laut telah wujud, dan suhu pada waktu ini ialah suhu panas dan kering. Itu Miocene. Okey, yang kedua ialah zaman Pliocene. Pliocene ialah 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun dahulu. Penyejukan dan pengeringan alam sekitar global menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput dan juana. Okay. Jambatan darat penama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terbentuk pada waktu itu. Okay, dan dataran tinggi Grand Canyon juga terbentuk. Okay, iaitu di zaman Pliocene. Okay, kita ada zaman yang ketiga iaitu Pleistocene, iaitu 2.5 juta hingga 10,000 tahun dahulu. Okay, glazier utama sebanyak 11 kali berlaku. Manusia mengetahui cara membuat api pada zaman ini, dan banyak binatang yang wujud masih kekal sehingga hari ini. Okay, manusia sampai ke Australia dari Asia Tenggara. Diorang berhijrah. Itu adalah zaman Pleistocene, dan yang keempat ialah zaman Holocene. Holocene tu ialah 10,000 tahun dahulu hingga dah ke hari ini. Okey, berlaku zaman kemajuan manusia. Manusia mengetahui cara mendapatkan makanan dan pertanian. Okey, roda, tulisan dan juga kunif. Okay, tulisan yang ada pada zaman Holocene ialah cuneiform. Okay, dicipta kira-kira 5,500 tahun dahulu. Okay, tamadun manusia berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan, pentadbiran dan juga undang-undang. Okay, seterusnya garis masa zaman air batu.
Okey, garis masa. Kita ada zaman Miosen tadi 23 hingga 5 juta tahun dahulu. Kemudian kita ada zaman Pliocene 5 hingga 2 juta tahun dahulu. Kemudian Pleistosen 2.5 hingga 10,000 tahun dahulu. Dan Holocene sehingga ke hari ini. Kita tengok garis masa dia. Okey, 500 juta tahun dahulu adalah Trilog. Ada Eutherid, Chinot, Stone. Macam-macam lah. Yang ni adalah zaman untuk garis masa. Okey, 2 juta ada apa? 12,000 tahun dulu ada apa? Okey, kita tengok perubahan zaman air batu akhir. Okey, di zaman perubahan air batu akhir ni, dia ada 5 dekat sini. Yang pertama ialah berlaku kepupusan binatang yang hidup pada zaman Pleistosen. Contohnya harimau bertaring. Okey, yang kedua adalah manusia benua Afrika berhijrah ke benua Eropah dan benua Asia. Sebab apa? Mungkin kawasan tu terlalu sejuk, jadi diorang berhijrah ke benua-benua yang lain. Okey, kemudian terbentuknya tasik air tawar disebabkan oleh pencairan air batu. Contoh wujudnya tasik Dayang Bunting. Di mana tu? Di Malaysia. Okey, kemudiannya ada juga bumi mengalami perubahan iklim daripada sejuk tukar kepada sederhana sejuk. Dan yang terakhir ialah perubahan paras air laut dengan kedalaman 200 meter. Okey, kemudian kita ada juga kesan-kesan perubahan zaman air batu. Mungkin kat sini gelap. Tak apa. Kita ada kenaikan paras air di pentas Sunda. You all boleh rujuk juga buku teks ya. Okey, kemudian kita ada juga terjadinya sungai dan tasik serta laut. Yang ketiga adalah aliran sungai mengalir telah menenggelamkan kawasan tanah yang rendah. Okey, kemudian kita ada mempengaruhi pembentukan Selat Melaka, Teluk Siam dan juga Laut Jawa. Kita ada juga kawasan Asia Tenggara telah dihuni oleh kumpulan mamalia dan bersaiz sederhana dan besar. Mereka berhijrah sama juga macam manusia daripada benua lain ke benua Asia dan Asia Tenggara. Kemudian kita ada juga pergerakan manusia di sekitarnya. Kita ada juga kesemua negara tersebut mempunyai ciri-ciri fizikal kehidupan hampir serupa. Dan yang terakhir ialah Kepulauan Sumatera Jawa dan juga Borneo berada di atas pentas Sunda. Okey, pentas Sunda boleh cek dekat buku teks. Okey, kesimpulan kita pada hari ini Dunia kita pada hari ini, bumi mengalami zaman air batu lama paras tahap dia tu. Suhu bumi zaman itu terlalu sejuk dan mengahadkan kehidupan manusia untuk membuatkan aktiviti-aktiviti kegiatan manusia. Jadi terlalu sejuk tak dapat nak buat aktiviti. Okay, kemudian kita ada kesan perubahan air batu di Asia Tenggara. Kesan perubahan ni ialah tenggelamnya pentas Sunda. Kemudian bumi adalah seperti bentuk yang ada pada hari ini. Okay, zaman air batu dan garis masa ada 4. Yang tu pertama tadi Miosen, lepas tu Pliocene, lepas tu Pleistosen dan seterusnya Holocene. Okay, perubahan air batu akhir. Zaman air batu akhir melibatkan iklim, glacier, bentuk muka bumi dan kesan manusia dan haiwan kepada bentuk muka bumi. Dan yang terakhir ialah ciri-ciri air batu akhir. Suhu dunia sejuk. Lepas tu yang kedua, air batu menutupi bumi. Berlakunya zaman tempoh yang terlalu panjang. Dan juga wujud kehidupan yang mempengaruhi pusingan orbit serta gunung berapi. Okey, itu sahaja. Okey, sebentar. Okey, itu saja untuk zaman air batu. So, kepada anda, pelajar-pelajar tingkatan 1 di seluruh Malaysia, anda perlu mengetahui bab 2 ini kerana dia merupakan ulang kaji. Dan anda boleh juga jadi bahan untuk PDPR anda. Okay, stay tune. Jangan lupa follow dan subscribe The Mira Show di YouTube channel dan juga komen di Facebook tertera. Assalamualaikum.